Kita lihat tajuk 2.2.5, membuat rumusan kekuatan dan kelemahan komponen sistem mekanikal yang dipilih untuk membina gadget. Setelah analisis dilakukan, mereka bentuk membuat rumusan dengan mengambil kira kekuatan dan kelemahan sistem mekanikal yang dipilih untuk membina gadget. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada jadual 2.2.2 di bawah. Okey, kita lihat rajah lakaran 2.2.5. Ini adalah lakaran reka bentuk akhir. Kita boleh lihat di sini lampu bersikal, badan lampu, di mana bateri terdapat di bahagian dalam di sini, di dalam badan di sini. Dalamnya ada bateri. Kemudian pemegang lampu di sini. Kemudian pengunci pemegang lampu. Yang ini untuk kita pasang pada dan kunci pada handle basikal. Okey, raja jadual 2.2.2, perbandingan kekuatan dan kelemahan sistem mekanikal yang dipilih. Komponen di sini ada beberapa bahagian, komponen, sistem mekanikal, kekuatan dan juga kelemahan. Pemegang lampu. Okey, untuk pemegang lampu kita pakai sistem mekanikal jenis pautan. Kekuatan dia mempunyai cengkaman yang kuat pada handle basikal. Okey, apa kelemahan dia? Sukar untuk dibuat pelarasan jika diameter handle basikal berbeza. Maksudnya jika handle basikal terlalu besar atau terlalu kecil, maka penyelarasan itu adalah agak sukar untuk dibuat. Seterusnya, pengunci pemegang lampu. Sistem mekanikal yang kita gunakan adalah sistem tuas. Kekuatan dia mengambil masa yang singkat, mudahlah untuk dipasang dan juga mudah untuk ditanggalkan. Kelemahan dia, mudah terbuka, maksudnya mudah tertanggal, sekiranya tidak dipasang dengan kemas. Kemudian badan lampu. Badan lampu, sistem mekanikal yang digunakan ialah jenis kelonsor. Kekuatan dia, badan lampu boleh ditanggal dan dipasang dengan mudah. Kelemahan dia pula ialah bahagian gelongsor mudah longgar jika terkena gegaran yang kuat. Maksudnya bila kita naik basikal, mungkin kita langgar kawasan yang berbonggol, kawasan yang mempunyai lubang, dia akan bergegar dengan kuat dan kemungkinan badan lampu tu boleh tertanggal. Ini adalah perbandingan kekuatan dan juga kelemahan sistem mekanikal yang dipilih. 2.2.6, membina gadget mekanikal berfungsi. Peringkat seterusnya adalah untuk menghasilkan gadget mekanikal yang berfungsi. Aktiviti ini melibatkan proses pembinaan model atau produk, yang mana proses pembinaan adalah sama untuk setiap produk. Namun begitu, mungkin ada beberapa perubahan mengikut kesesuaian proses pembinaan tersebut. Untuk melihat ringkasan proses pembinaan model atau produk, rujuk jadual 2.2.6 di sebelah untuk tujuan pembinaan gadget. Jadikan gadget lampu basikal sebagai contoh dan di sebelah ini adalah carta alir. Rajah 2.2.6, carta alir proses pembinaan gadget lampu basikal. Okey, kita lihat di sini. Mula, produk dia adalah gadget lampu basikal. Pertama, sesi brief bersama pelanggan. Selepas itu, kaji selidik. Selepas itu, lakaran awal. Selepas itu, lakaran idea. Selepas lakaran idea, kita adakan satu sesi yang dinamakan sebagai sesi kritik sebelum lakaran akhir. So, dalam sesi kritik ni, sekiranya ada penambahbaikan, pengubahsuaian kepada lakaran idea itu, iaitu kita tak terima lakaran idea tu, kita akan naik balik pergi kepada lakaran awal dan kita turun balik kepada lakaran idea dan kita adakan balik semula sesi kritik. Okey, katakan selepas kali kedua ataupun kali ketiga kita melakukan sesi kritik,
katakan semua ahli-ahli kita bersetuju, tim kita bersetuju untuk proceed dengan lakaran idea, maka jadilah ia lakaran akhir. Selepas itu kita buat lukisan kerja dan penyediaan komponen untuk pembinaan produk dilakukan. Selepas itu kita lihat proses penghasilan komponen, di mana pemesanan, tuangan, pembentukan dan lain-lain lagi dilakukan pada peringkat ini untuk menyiapkan produk akhir daripada lakaran akhir yang telah kita buat. Kemudian kita melakukan pemasangan komponen dan selepas itu kita melakukan pengujian. Kalau awak lihat di sini, untuk sesi kritik tadi, okey, awak tengok bentuk dia adalah seperti bentuk diamond, okey, dan juga pengujian. Maksudnya di sini apabila ada bentuk diamond, dia ada ya ataupun tidak. Untuk bahagian pemasangan komponen untuk kotak dia seperti ini. So dia tidak ada empat segi, dia tidak ada ya atau tidak. Pengujian saja. Okey. Selepas pengujian tadi, katakan ada kelemahan-kelemahan yang berlaku semasa sesi ujian, macam lampu basikal tadi mungkin ada kebocoran, mungkin dimasuki air hujan, kita test dengan air, maka pengujian ini katakan ada penambahbaikan, so tidak lulus lah, tidak lulus pengujian itu, kita pergi balik kepada pemasangan komponen, kita buat balik pengubahsuaian kepada produk itu. Selepas tu kita pergi balik kepada pengujian. Selepas kita pergi balik kepada pengujian, katakan lulus, tidak ada sebarang kelemahan yang dikesan, maka ya, kita terus untuk membuat kemasan akhir. Selepas siap kemasan akhir, maka catat alih ini dianggap telah selesai dan gadget lampu basikal telah pun disiapkan. Jadi kalau awak lihat di sini, untuk aktiviti akhir selesai, bentuk dia seperti oval, iaitu sama seperti bentuk ketika kita mula. So untuk mula dan selesai, bentuk geometri yang digunakan ialah bentuk oval. Untuk sesi kritik dan juga pengujian, bentuk yang digunakan ialah bentuk diamond. Proses pembinaan gadget lampu basikal. Untuk membina gadget mekanikal yang berfungsi, gadget lampu basikal akan dijadikan sebagai gadget contoh. Jika ada cadangan produk atau model lain, proses pembinaannya adalah sama. Proses pembinaan gadget meliputi beberapa peringkat, iaitu peringkat membuat lakaran, ceraian sistem dan komponen, menyediakan bahan komponen, penghasilan komponen, pemasangan komponen, pengujian dan akhir sekali kemasan. Membuat ceraian sistem dan komponen. Proses ini memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang komponen-komponen yang akan dibina dan cara komponen tersebut digabungkan sehingga menjadi suatu sistem lengkap yang dapat berfungsi. Kita lihat di bawah ni, Rajah 2.2.7, contoh lakaran ceraian kerja. Okey. So di sini awak lihat perumah bateri di sini diceraikan. Di sini pencengkam menetapkan kedudukan lampu pada basikal. Ini penutup lampu. Okey. Ini pemegang lampu. Ini lampu. Dan akhir sekali cermin. Cermin yang menutup lampu. Menyediakan komponen-komponen pembinaan. Komponen-komponen binaan yang berkaitan disediakan dengan mengambil kira kesesuaian pada fungsi serta proses pembinaan yang akan dilakukan. So kita lihat di sebelah kanan ni, gambar foto 2.2.6, contoh komponen-komponen pembinaan dalam industri. Kau boleh lihatlah di sini kita ada besi, kita ada aluminium, okey. Kita ada plastik,
Jadi inilah contoh komponen yang perlu ada dalam pembinaan